غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا حول ولا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل على الله حسبنا الله على الله توكلنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال معلف صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال كيف إضاعتها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. Rawahul Bukhari. Meriwayatkan hadis ini oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Apabila sudah hilang amanah, yakni kepercayaan, dan amanah dalam arti kata yang menyeluruh ialah tidak melakukan benda yang muharramat wal makruhat. Dia ta'rif. Kalau pada Nabi yang dikatakan maksud amanah ialah Rasul la yaf'al al-muharramat wal makruhat. Dia tidak mengerjakan benda yang diharamkan oleh Allah dan dia tidak mengerjakan benda yang dimakruhkan. Maknanya perjalanan dia adalah dalam mentaati Tuhan. Itu mana amanah. Iaitulah alamat tidak lama apabila disandarkan, diberikan amanah kepada yang bukan ahlinya. Tunggu lagi, tak lama lagi berlaku kiamat. Makna sangat daripada amaratus sa'ah, tanda kiamat ialah tidak diberikan amanah kepada orang. Nanti bersabar, kemudian nantilah bersabda sahabat, mana bertanya sahabat, bagaimanakah hilangnya amanah itu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila disandarkan, mana diserahkan pekerjaan kepada yang bukan ahlinya, tunggulah kamu akan kedatangan kiamat. Maknanya sengaja daripada kerosakan akhir zaman, iaitulah yang memimpin atau yang memegang amanah bukan daripada ahlinya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, iza daraba ahadukum falyajtani bil wajhah. Rawahul Bukhari. Apabila kamu memukul akan binatang atau umpamanya, maka falyajtanib al-wajha, janganlah, mana jauhkanlah dari muka, mana janganlah di muka. Muka satu tempat kehormatan, itu jangan dipukul di situ, jangan ditampar di situ, tak boleh. Itu dalam oleh syariat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu setengah daripada adab. Sebab muka ni tempat bermuwajah, tempat kita berdepan, ya, semua dikira muka, mengenali pun dengan muka. Maka jangan dilakukan benda yang keji, itulah tamparan, pukulan dan sebagainya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, iza tala'atis surayya aminaz zar' minal 'ahah. Iza tala'at, apabila terbitlah bintang Surayya, maka amanlah tumbuh-tumbuhan daripada penyakit. Ini sengaja daripada apa? Tanda-tanda yang disebutkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, iza zannat uzunu ahadikum falyazkurni wal yusalli alayya wal yaqul zakarallahu man zakarani bi khair. Iza zannat uzun ahadikum, apabila berdengung dua telinga seorang kamu. Biasa kena, ya, kena telinga berdensing, kuat kan. Bila berdengung mana telinga seorang kamu, hendaklah dia menyebut ia akan daku dan berselawat atasku, dan lagi hendaklah dia berkata, zakarallahu man zakarani bi khair, telah mengingati Allah Ta'ala akan mereka itu dan mengingatiku dengan kebajikan. Jadi bila telinga itu berdengung, kita maknanya apa?
ucapkan, maknanya selawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baca zakarallahu man zakarani bi khair. Sebab geseran, setengah ulama kata geseran daun yang ada di atas Sidratul Muntaha tu, daun-daun nama-nama seorang tu ada. Bila ajal dia sampai, daun tu gugur, maka dia tergesir. Daun yang bergesir tu menyebabkan buah dia terdengung tu. Tu tanda apa? Daun dah bergegau. Maknanya apa? Ada dekat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, iza atasha ahadukum falyakul alhamdulillahi rabbil alamin wal yakul lahu akhuhu aw sahibu yarhamukallah. Fa iza qala lahu yarhamukallah falyakul yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Rawahu Abu Daud wal Nasai. Meriwayatkan hadis ini oleh Imam Abu Daud As-Sijistani dan An-Nasai. Iza atash, apabila bersin seorang kamu. Ini adab dalam kita bersin. Bila bersin seorang kamu, hendaklah dia berkata apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekurang-kurangnya alhamdulillah. Ya, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Dan saudara ataupun taulan yang di sisinya yang mendengar ucapan dia alhamdulillah, hendaklah dia berkata yarhamukallah. Mim tidur, yarhamu. Setengah baca yarhamukallah, yarhamu tu baca ya? Mim tu baca dengan dhammah. Yarhamukallah, merahmat akan dikau oleh Allah Ta'ala. Maka apabila berkata saudaranya itu, kita bersin, kita kata alhamdulillah. Sahabat pula sebelah kata yarhamukallah, yarhamukallah, maka hendaklah kita pula baca balik yahdikumullah wa yuslihu balakum. Makna memberi hidayat oleh kamu akan Allah, dan Tuhan mengislahkan akan urusan kita. Jadi maknanya saling doa, berdoa. Itu kalau kita bersin. Sedikit perubahan dia, ada hukum dalam sembahyang. Yang pertama, hukum kalau sekiranya seorang bersin sedang membaca surah, contoh Fatihah, rukun, maka bila dia bersin dia jawab alhamdulillah, maka putus mualat ni. Mualat Fatihah tu putus. Apa makna putus? Dia kena ulang balik. Fatihah tu dia kena ulang balik. Tu satu. Sebab dia kalau masyru', kalau amin lain. Dia tengah baca Fatihah, contoh sembahyang tarawih, kebanyakan tempat biasanya dia bergerombol dengan imam. Imam baca laju, jadi dia tahu imam dia baca laju berserta surah yang pendek. Jadi rasa tak sempat, dia pun sama baca. Imam baca, dia follow belakang. Bila imam amin, dia tengah baca, belum ambil lagi. Ketika itu dia pun ucap amin. Adakah terputus bacaan? Itu tidak. Maka dia boleh sambung. Amin, kemudian boleh sambung bacaan Fatihah. Sebab itu masyru' bis salah. Yang disyaratkan pada sembahyang, iza amma ahadukum nas, adalah hadis Nabi kata iza, kalau imam amin fa innaman wafaqa ta'minu ta'min malika wa ghufirahu ma taqaddama min zambi. Iza amanal imam, apabila mengucap amin oleh imam, maka fa'aminu, hendaklah kamu semua ucap amin. Jadi benda ni disyaratkan. Fa inna man wafaqa ta'minahu ta'minul malaikah, dan siapa muafakat akan takmin dia tu, ta'minuhu ta'mimal malaikah, akan amin imam, maka ghufira lahu ma taqaddama min zambi, diampunkan dosa dia yang telah lalu. Apa mafhum hadis ni? Bahawasanya amin imam diaminkan oleh malaikat, atau maksudnya bila imam amin, malaikat serta amin tu. Jadi kita serentak yang disuruh, maka pahala dia, ganjaran dia, diampunkan dosa dia telah lalu, itu besar. Jadi oleh kerana dia disyaratkan, maka dia tidak memutuskan mualah. Mualah tu mana? Baca Fatihah tu kena ada mualat berturut-turut. Kadar dia apa? Biqadri tanafus, dengan kadar bernapas saja. Ya, kalau dia baca panjang, dia berhenti, ya putus mualat. Bila putus mualat, dia kena ulang balik. Sebab tu kalau tak mengaji fiqah, dia baik sikit. Ada setengah tu dia hafiz Quran ni, fiqah tak mengaji, betul jadi imam.
Betul dia baca lagu dia dah sedap slow, berhenti lama. Alhamdulillahirrabbilalamin, lama dia berhenti, lebih kadar bernafas. Betul disambung. Ar-Rahman tak sah bacaan. Tidak sah bacaan itu sebab dia wajib mualat. Kecuali benda yang masyru' disyaratkan macam amin itu. Ada pun menyambut ucapan sahabat kita yang mengatakan alhamdulillah dalam sembahyang ketika bersin, maka itu kalau kita sambut dia ada dua hukum. Kita kena jawab yang pertama, hukum dia putus mualat, yarhamukallah, bermakna dia ulang balik Fatihah dia. Satu. Yang kedua, dia kena ubah dhamir mukhatab kepada dhamir ghaib. Tak boleh baca yarhamukallah, dia kena ubah kaf dengan he. Yarhamhullah baca. Yarhamhullah, yang baca yarhamkah. Kalau yarhamkah, maknanya ke bahasa Arab dia khitab, dia bercakap depan. Maka dalam sembahyang tidak boleh kalam cara khitab melainkan kepada Allah dan Rasul sahaja. Allahumma salli, dalam selawat kita apa? Assalamu alaika, atau ubah alaihi, alaika tu tak batal. Bahkan Rasul kalau takdir kita hidup zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tengah sembahyang Rasulullah sallallahu atau panggil, wajib kita jawab dan tak batal sembahyang. Itu khususiah. Boleh di sini betul juga. Jadi semua dia kena ubah dhamir ni. Kalau dia yarhamka, batal sembahyang dia. Satu, kemudian dia ada putus mualat. Dia boleh baca tak ada batal sembahyang, sebab apa sahaja zikir dalam sembahyang tu tempat zikir, dia tak batal. Cuma di sini hukum mualat dia terbatal, mualat terputus. Mana dia kena ulang balik Fatihah dia. Habis. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, iza arafal ghulamu yaminahu min shimalih famuruhu bis salati. Apabila dapat membeza kanak-kanak akan kanan dan kiri, maknanya dia boleh tamyiz, dia boleh membezakan, maka pamuruhu, maka suruh sekalian kamu dia akan ulang tu. Suruh apa? Bis salati, dengan sembahyang. Ini rawahul Abu Daud. Imam Abu Daud dalam sunan dia, di awal kitab dia kata selama hadis dalam susunan ini tidak ditadhaif, dia tak kata hadis ini dhaif, maka sah ihtijaj, sah berhujah. Kalau dia diam tak ada kata apa, kalau dia komen lain, dia kata hadis ini dhaif ke, itu lain. Kalau dia diam, mana hadis itu sah berhujah. Maka di sini tak ada komen apa ni. Maksudnya ambil hukum daripada sini, bila kanak-kanak mumayyiz, wajib bagi penjaga menyuruh ia sembahyang. Pamuru, pengamar tu, muru. Tu. Ada pun pada budak yang belum mumayyiz, bagi dia tidak menanggung hukum taklif lagi. Bagi dia tak wajib sembahyang. Tapi bagi penjaga dia, ibu bapa dia, wali dia, wajib menyuruh ia sembahyang. Kalau dia tak suruh, maka dosa terbeban di atas dia. Itu maksudnya. Kadang-kadang setengah-setengah masyarakat dia silap faham. Budak tu dah 7 tahun dah. Tersuruh dia sembahyang, dia belum balik kata. Dia belum balik, kita yang dah balik kena ditanggungjawab atas budak. Mana kita kena wajib suruh. 10 tahun boleh rotan dia. Dalam hadis banyak lagi hadis-hadis yang seumpama ni. Muru auladakum idza balagas wadribuhunna idza balagha 10. Suruh anak kamu sembahyang apabila umur dia 7 tahun. Dan rotan ia apabila dia umur 10 tahun. 10 tahun dia tak sembahyang, ambil rotan tu piap dia ni. Rotan dia panggil apa? Darbatat dik. Pukulan mengajar adab saja, bukan ambil tongkat kita bantai yang berpatah hari kan. Itu dah jadi kes lain pula. Sebab kita sangkut rotan. Jadi anak tu tahu bahawasanya apabila dia melakukan kesilapan lain tak sampai peringkat tu, tapi kalau tak semayang dia kena sap. Bermakna dia tahu ni benda besar, dia akan tersemat di kalbi, pemikiran dia. Dia besar, dia faham bahawa ni besar. Sebab semayang tu merupakan silatul bainal abdi wa rabbi, kontak antara hamba dengan Tuhannya. Itu maksudnya. Jadi bila dia dah kenal, katanya budak akan tanya mana kanan, dia tunjuk, mana kiri dia tunjuk betul. Kalau tanya mana kanan, tunjuk kiri, tunjuk kanan, tu belum kenal lagi. Dia kenal tu maknanya sekadar tamyiz dia, mengenali kanan dan kiri. Ada wajib kita suruh dia sembah bayang, latih dia supaya kekal benda tu. Maksudnya disuruhnya kita melatih. Bila disuruh mana apa? Wajib bagi
wali dia tadi tu. Latih kanak-kanak kita ni yang sudah pandai membeza, ya, itu kanan dan kiri tadi. Iza arafal ghulam yaminah min shimalih. Dia kenal akan kanan daripada kiri. Wajib suruh dia beramal. Di antara dia besar ialah ibadat sembahyang dan kias yang lain, ya. Maknanya kalau ada sampai peringkat membayis, kalau perempuan kena pakai tu aurat. Di sini tak wajib tu, kita latih tu maksud. Kias hukum yang lain. Supaya kemudahan anak-anak kita mengerjakan di masa balik mereka. Sebab sudah ada latihan dan persiapan, ya. Itu di antara pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pimpinan agung kita. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam iza azzamat ummati ad-dunya nuzi'at minha haibatul islami wa iza tarakatil amr bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar hurrimat barakatul wahyi. Dua perkara besar disebut oleh Rasulullah SAW. Iza azzamat ummati ad-dunya, apabila membesarkan, perbesar umatku akan dunia. Mana dunia dijadikan sebagai matlamat hidup, ya. Kita tak dibenarkan menjadikan dunia sebagai matlamat hidup. Dunia adalah keperluan saja. Kita mengambil dunia sebagai keperluan. Sebab kita bukan malaikat, kita perlu makan, perlu minum dan perlu mengguna ada alat-alat kegunaan. Jadi sekadar keperluan, bukan matlamat. Matlamat benda lagi besar. Matlamat kita ialah Allah. Ya, Quran sebut apa? Allahu wa anna ila rabbikal muntaha. Kepada Tuhan kamu tu matlamat. Dia kata Allahu ghayatuna, Allah Ta'ala martamat kita. Maknanya segala urusan kita, ya, ujung dia mestilah kita pastikan dia mendapat keridaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apabila insan itu telah dinodai pemikiran mereka oleh nafsu dan musuh besar mereka ialah syaitan, maka ketiga itu dia akan terbalik pembawakan hidup dia. Dia akan membesarkan dunia lebih daripada akhirat, ya. Dia akan lebihkan dunia, ya, daripada akhirat. Maka bahaya, ini amat besar bahaya. Seolah-olah dia menelan racun dan rosak perjalanan hidup insan bila dia tidak mengikut susunan yang telah digaris pandukan oleh Rasulullah SAW. Jadi apabila dibesarkan urusan dunia pada akhirat, dia bila bertembung dua perkara, kita tengok mana besar kan, ya. Kerja sembahyang, contohnya masuk waktu sembahyang, dengan kerja dia kadang-kadang dia tinggal sembahyang, itu maknanya terbalik, ya. Dan besar lagi apa macam ilmu tu sebagai penyuluh, ya. Maka dia tidak mengambil cakna dalam benda ni atau tidak menumpu, maknanya dia sudah tersilap jalan. Dia membesarkan urusan dunia lebih daripada urusan akhirat. Maka jawab dia apa? Iza nuzi'at minha haibatul Islam. Mana ditanggalkan, disentap, ditarik daripada mereka itu akan haibat Islam, ya. Keislaman tanda kat dia tak ada tak? Jadi maknanya akan jadi rosak besar apabila seorang tadi melebihkan dunia daripada akhirat. Bahkan Quran menyebut bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Bahkan mereka melebihkan, kebanyakan manusia dia lebihkan hidup dunia daripada akhirat, ya. Sedangkan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Mana nisbah akhirat lebih besar daripada dunia. Jadi maknanya bila pemikiran mereka telah diselewengkan, ya, telah dipusing oleh musuh dan nafsu, jadi begitu. Dan apabila meninggal umatku akan menyuruh buat kebajikan dan melarang dari membuat kejahatan. Maka jawab dia, putus dari mereka itu barakatul Islam. Barakatul wahyu, mana berkat wahyu tu hilang. Keberkatan dalam umur dia tak ada. Dua perkara besar ni. Bila dibesarkan urusan dunia lebih pada akhirat, dan bila dia meninggalkan kerja yang menjadi tunggak kepada agama kita sendiri ialah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Suruh yang baik dan cegah munkar. Maka dia akan dibalakan oleh Allah SWT. Ya, itulah diharamkan keberkatan wahyu. Maka kalau keberkatan wahyu dah tak dapat, biarlah hidup dia hanyut. Itu maknanya. Maksud disuruh kita ni peliharakan semangat Islam. Maknanya matlamat kita hidup ialah untuk menterjemahkan kehambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Faqala Nabi SAW, iza qulta li sahibika yawma juma'a ansit wal imamu yaktubu faqad laghawta. Rawahul Bukhari. Ini biasa hari Jumaat kita dengar Tok Khatib baca. Muazzin. Dia akan baca hadis ni kan. Iza qulta li sahibika kan yaumal juma'a ansit wal imamu yaktubu faqad laghawta. Apabila berkata kamu kepada saudara kamu atau kawan di sebelah dia, ya, contohnya kawan dia bercakap, dia kata diam, dia bercakap ansit, mana diam, dia bercakap tu pun Nabi larang kan, ya. Walaupun kawan tu bercakap dia nak tegur, isyarat je lah, isyarat berkata begitu, jangan kata bunyi suara je ansit, maka fakat larau tak habis pada Jumaat kita habis kan, ya. Besarnya memberi perhatian kepada khutbah yang disampaikan. Khutbah ini merupakan ceramah mingguan. Yes, setiap hari Jumaat kan ada ceramah suntik gitu kan. Maknanya diam itu mana ansit. Ya. Pada hari Jumaat tu. Ini waktu berkhutbah. Maka sesungguhnya engkau itu sudah jadi lara, mai kosong. Ibadah dia habis. Maksudnya jauhkan daripada berkata-kata di masa khatib berkhutbah. Ya, khatib baca khutbah tu kena fokus. Supaya maknanya mendatangkan manfaat besar apa yang disampaikan tadi itu. Cuma kalau dia datang terlewat khatib tengah baca khutbah, maka hendaklah dia semayang seringkas ni. Dia semayang cantum boleh tu. Usalli sunatan qablatul jumu'ah ma'a tahiyyatul masjid. Atau usalli sunatan tahiyatul masjid ma'a qablatul jum'ah. Boleh cantum dua. Sebab sunat tahiyatul masjid dipanggil ibadat ghairu maqsudun bizati, yang tidak dikasat dengan diri dia. Kalau duha tu maqsudun bizati. Bila ibadat yang ghairu maqsudun bizati, yang tidak dikasat dengan diri dia, maka dia boleh cantum. Dia cantumkan niat tahiyatul masjid dengan qablah Jumaat. Kemudian buat seringkasnya saja. Ada pun mereka yang sudah datang awal, ya, orang azan dia dah ada tadi. Orang semayang qabla Jumaat dia tak semayang, dia diam. Tok Khatib pun naik atas mimbar, bisalam, dia pun Allah semayang. Hukum tu haram hukum semayang. Ya, haram hukum semayang dia tadi sebab dia berpaling daripada ya pesanan khatib sangat besar tu. Dia kena berikan tumpuan. Kalau tidak masakan disebut larau ansit saja, pakat larau tak. Ya, maknanya habis pahala Jumaat di rosak. Itu di antara penting kita memberikan tumpuan pada khutbah. Dan khutbah tu pula kenalah khutbah yang berisi betul. Ni kadang tengah ada baca khutbah, kita naklah menghijaukan bumi, tanam-tanaman. Orang duduk kat bandar nak tanam apa kan? Nak tanam terbumbung. Sebab khutbah pun biar munasabah. Ya, dia khutbah sepatutnya peranan khutbah atau khatib yang akan sebir suasana keliling dia. Dia sebagai doktor, apa penyakit tempat dia, orang ke tempat dia kasi apa bergaduh misalan dia, ataupun apa ada penyakit hasad dengki misalnya, maka suntik dalam khutbah supaya masyarakat tidak hasad dengki, contohnya itu. Ya, mana kalau ubat dia kena Panadol, bagi Panadol. Ni ubat kanser, bagi Panadol. Lama-lama makmum tidur dah badan. Khutbah tahun 60-an dia baca. Tu ya, contohnya lah. Jadi maknanya kena khutbah tu disuntik, kena tepat sebagai mengislahkan lagi suasana mingguan-mingguan dengan khutbah yang sangat besar. Sebab tu disuruh beri tumpuan. Kalau dia cakap ansit aja pun batal. Pahala Jumaat dia lagak kosong. Itu besarnya perhatian kepada khutbah tu sendiri. Yang dijauhkan berkata-kata masa khatib menyampaikan khutbah. Ya. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qala al-'abd ya rab ya rab, qala Allah labbaika 'abdi sal tu'ta." Apabila berkata saja hamba, hamba Allah Ta'ala, dia berkata ya Rab, ya Rab, dia berdoa kan, terus maknanya Allah Ta'ala siapa dia, ya, Allah Ta'ala kata apa, labbaika ya abdi sal tu'ta, aku dengar seruan kamu wahai hambaku, pintalah hajatmu, nanti diberikan. Besar
Kalau dalam Quran terang, ud'uni astajib lakum, pohon oleh kamu nasai aku perkenankan, ya. Tapi ada syarat-syarat dia lah, syarat doa tu. Dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan seorang yang datang dalam keadaan masya-Allah luar zahir itu as'as aghbar, ya, mana rambut dia pun kusut masai tak terurus, aghbar, berdebu badan dia, menandakan apa? Kalau tengok pun kesian kan, jauh. Tetapi dia tersilap, dia punya apa? Masyrabu haramun wa ma'kul haramun wa ghudiya bil haram fa inna ma yustajabu lahu. Dia makan benda yang haram, dia makan minum dan pakaian dia semua daripada sumber yang tidak halal. Maka di mana Tuhan nak memustajabkan doa dia, kata baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu mentafsirkan ayat kulu washrabu, ya, dalam ayat tu kata apa? Kulu minat tayyibat wa amalus salihat. Kulu minat tayyibat. Al-Imam Nawawi mengatakan bila kata kulu minat tayyibat, makan yang halal, kemudian baulah wa amalus salihat, kerjakan amal salih. Bermakna aklul halal manzilatis syarat. Makan halal tu menepati syarat untuk doa tu diterima. Kalau dia makan yang halal jaga betul, insya-Allah doa tu akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu terang daripada tafsiran daripada apa? Mujtahid fatwa. Dia mazhab Syafi'i mujtahid fatwa, dia Imam Nawawi dan Rafi. Bawa dia mujtahid tarjih, iaitu Ibnu Hajar dan Syekh Ramli. Imam Syafi'i besar dia punya mazhab kita ni besar dan fiqh. Yang tu luas. Tambah 3 mujtahid ada tu. Ya, mujtahid mutlak, mujtahid fatwa, mujtahid tarjih. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iza qatala ahadukum falyajtadibul wajh." Sama dengan hadis selepas. Apabila kamu membunuh, ya, kita nak bunuh binatang ke apa semua kan, yang dibenarkan bunuh. Anjing ke, babi ke, yang ganas tu, elak kalau binatang, jangan bunuh di muka dia. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iza qamal abdu fi salatih zurral bir ra'si zurra birru ra'si hatta yarka fa iza raka'a alathu rahmatullahi hatta yasjuda wasajid yasjudu ala qadamayillahi ta'ala falyas'al wal yarghab." Iza qamal abd, apabila berdirilah seorang hamba dalam semayang, dia nak semayang dia berdiri. Jadi apa, dia tabur ke atas kepalanya kebajikan sehingga dia rakaat. Lepas tu dalam semayang, kalau kita berdoa semayang apa? Tadi semayang subuh, tak payah kita rauk muka. Ya, habis semua kiblat doa kunut tu tak payah rauk muka. Sebab apa? Ni silap ni. Atau ada tabur dah zurrah bir arasi atas. Ya, hatta yarka. Jadi ulama kata dalam semayang tu dia dah penuh dengan rahmat daripada Allah Taala. Adapun luar semayang atau dia ada kita sapu ambil keberkatan doa. Maka apabila ia rakaat, dinaiki akan dia oleh rahmat. Dia rakaat sampai iza raka'a alathu, ya, naik akan dia tadi rahmat oleh rahmat Allah Taala sehingga mana hatta yasjuda, sehingga dia sujud. Maknanya dalam pergerakan satu peringkat ke satu peringkat penuh dengan makna yang besar. Tuhan bagi rahmat, Tuhan ampunkan dosa dia, masya-Allah. Kebesaran sembahyang ini sehingga ia sujud, dan seorang yang sujud itu bersujud dia di atas rahmat Allah Ta'ala, dan tempat yang paling mustajab doa ialah di sujud. Dalam sujudlah kita meraih, memohon pertolongan Tuhan. Apa masalah kita ngadu dengan dia, ya, apa saja masalah, besar kecil, orang khianat ke apa, mengadu dengan dia. Dan kadang-kadang kita nampak benda lain, aku nak dah jam pun nak mengadu Tuhan, tu kurang adab kan. Apa saja mengadu, dengan syarat kita betul-betul kontak dia. Tuhan dah jamin tu, hasbunallah wa ni'mal wakil kan, wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Siapa yang betul-betul bertawakal ke Tuhan, Tuhan jamin tu. Dengan syarat betul-betul bulat hati dengan Tuhan, masya-Allah. Tuhan Maha mengetahui segala-galanya zahir dan batin. Jadi bila sujud, jadilah hendaklah digemar dan bersungguh-sungguh berdoa di dalam sujudnya. Tempat yang sangat mustajab doa. Dan semayang apa? Semua semayang.
lagi sembahyang wajib, sembahyang sunat, sembahyang hajat, sembahyang qada, apa tadi. Sebab sujud tu tempat paling rendah. Mana hamba tu bila dia lagi rendah dengan Ta'ala, lagi tinggi kedudukan dia, lagi dikasihi oleh Allah Ta'ala. Itu maksud ini. Wa qala Nabi SAW, iza qara'a ibnu Adam as-sajdata fasajadah i'tazala syaitanu yabki yaqul ya wailah umira ibnu Adam bisujud fasajada falahul jannah wa umirtu bisujud fa'asaitu faliyan nar. Ini keluhan syaitan laknatullah dipaparkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah ceritakan penyesalan syaitan dan iza qara'a ibnu Adam as-sajdah, apabila membaca seorang akan ayat yang mana tuntut pada sujud sejadah. Sujud sejadah kan ada 12 ayat, bukan 14. Di antara kita baca surah Jumaat kan, surah Sajadah. Jadi bila sampai ayat contoh pada surah Sajadah, wa hum la yastakbirun, kita pun tunduk je. Ya, kita tunduk je pas sajadah, i'tazala syaitan yabki. Jadi tiba-tiba sujud jadi, maka berundur syaitan dengan berteriak, melaung, dia menangis. Dan apa ucapan dia? Ya wailah, hai kecelakaanlah. Dia kata ya, anak Adam disuruh akan sujud, dia sujud, lalu dia sujud, maka syurgalah baginya. Adapun aku, kata syaitan, tak kala disuruh sujud lalu enggan, aku engkar daripadanya, maka nerakalah bagiku. Wah, dia pun tahu. Jadi kalau kita sujud tu apa? Laungan perkikan syaitan, dia melaung. Dan dia sebab apa? Dia telah berlaku silap besar sehingga dia dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Usjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Usjudu li Adam, adalah arahkan supaya apa? Semua malaikat termasuk maknanya iblis ketiga tu, ya, sama sekali untuk sujud. Tapi sujud sebagai sujud takrimah, memberi penghormatan atas arahan Allah, bukan sujud ibadat, bukan sujud sembah ibadat kan. Sujud dalam bentuk penyembahan hanya pada Allah Ta'ala sahaja. Itu pasajadu, bakat sujud habis malaikat, ya, illa iblis, melainkan iblis. Abah, enggan, wastakbar, ini bahaya, sifat takabur, ya, yang benar diucapkan oleh iblis. Ana khairun minhu, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, aku dari api, Adam dari tanah, aku lagi standard habis. Seorang bila rasa dia besar, dia diripum, dia jatuh, dia tak ada nilai di sisi Allah Ta'ala. Tapi kalau dia tawaduk, dia telah angkat tinggi. Man tawadda'a rafa'ahu Allah, siapa tawaduk, Tuhan angkat martabat dia. Ya, itu maksudnya. Jadi bila anak Adam sujud, dia secara tadi melaung iblis, ya, ia pergi, dia menangis. Dan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, iza uqimatis salatu fala ta'tuha wa antum tas'aun wa'tuha wa antum tamshun wa alaikum as-sakinah fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Rawahul Bukhari wal Muslim. Hadis kuat sahih, martabat bawah Quran, hadis ittifaq sahih Muslim. Iza uqimatis salah, apabila didirikan sembahyang, mana sembahyang berjemaah, maka jangan kamu datang akan dia dengan berlari, ya, fala ta'tu, makna wa antum tas'auna, waktu mana wa antum tamshun, jangan kita berlari. Banyak kan dia malah nak apa, nak bangun balik ke sembahyang, dia lari, dah mencungap-cungap, angkat takbir kadang betul tak betul, macam-macam hal, ya. Tu jadi Nabi SAW datang sebenarnya sembahyang untuk menghadap. Jadi kalau datang dalam keadaan tergesa-gesa tu mencacatkan kekhusyukan gitu, ya. Jadi apabila dirikan sembahyang, jangan kamu datang akan dia dengan berlari, bahkan datang kamu berjalan perlahan-perlahan. Fa'tu wa antum tas'auna, ya, waktu antum tamshun. Maka setakat mana yang kamu dapat berjemaah, ikutlah. Dapat 2 rakaat, 3 ke, maka yang terluput kamu sempurnakan bersolat. Imam salam, bangunlah tu lagi. Ini menandakan sini apa? Pentingnya khusyuk, ya, untuk menghadap. Sebab telah suruh begitu, aqimis salat li zikri, dirikan sembahyang untuk kamu menghadap, mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau tergesa-gesa itu menyebabkan ada gangguan kekhusyukan kita.
Dan satu lagi hadis baginda sallam, iza uqimatis shalah fakabbir summa qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an summa rka' hatta tatma'inna raki'an summa rfa' hatta ta'tadila qa'iman summa sujud hatta tatma'inna sajidan summa rfa' hatta tatma'inna jalisan summa sujud hatta tatma'inna sajidan summa fa'al zalika fi salatika kulliha. Apabila seorang sudah iqamah, ya sudah nak masuk semayang, maka menunjukkan semayang akan didirikan, hendaklah kamu bangun berdiri bertakbir. Di sini apa tuan? Rukun takbiratul ihram. Bila semayang fakabbir, hendaklah kamu takbir Allahu akbar. Maka takbir dipanggil takbiratul ihram. Dalam semayang dia ada dua saja jenis takbir. Satu dipanggil takbiratul ihram, hukumnya adalah wajib, itu rukun. Satu lagi takbir intikal atau takbir intikalat, takbir berpindah dari satu rukun ke satu rukun. Takbir apa maknanya? Takbir yang membesarkan Tuhan. Lapas dia ialah Allahu akbar. Itu lapasnya. Maka yang pertama tu dipanggil takbiratul ihram. Apa sebab takbir tu dinamakan ihram? Kenapa takbir tu dinamakan ihram? Sebab jadi haramlah barang yang halal sebelumnya. Sebelum dimasuk takbir, dia belum takbirkan halal tak makan boleh, minum boleh, cakap boleh, semua boleh. Tapi bila takbir dia dah tak boleh. Dia kena stop, kena stop. Macam orang ihram haji lah kan. Dia ihramnya ada bantang larang ni. Dia tak boleh cukur, tak boleh kerak kuku dan sebagainya, tak akan bauan dan sebagainya lah. Sampai apa dia tahallul kan baru boleh balik. Maka dah semayang dia minta tahallul apa tu? At-taslim, beri salam. Jadi berdirikan semayang fakabbir, buat apa takbir. Tapi takbir dia tidak sekuat niat. Sini tak ada bau niat ni. Dalam hadis lain ulama kumpul, itu maknanya ni tugas para ulama. Dia ambil umum hadis innamal a'malu binniyat, ya, sungguhnya amal tu sah dengan niat. Manakala tak sah niat dia ni. Jadi di sini maknanya dia ceritakan rukun yang makna berkaitan dengan zahir, itulah qauli dan rukun fi'li. Ada rukun qalbi itu dalam hadis lain. Ya, apabila seorang tadi iqamah, mana menunjuk semayang akan didirikan, maka hendaklah kamu bangun berdiri bertakbir. Mana masuk rukun yang pertama tu? Allahu akbar, dipanggil takbir ihram. Takbir yang menjadikan benda halal sebelumnya haram. Yang benda halal makan minum belum halal. Bila takbir haram. Bila buka balik boleh balik, ambil salam. Kemudian baca Fatihah. Di sini ada ikhtilaf di kalangan ulama. Ya. Dalam hadis ni summakra ma tayassara ma'aka minal Quran. Dia tak ada sebut Fatihah ni, terjemah je sebut Fatihah sebab kita ambil mafhum hadis lain. Ya, dalam ayat ni, dalam hadis ni Nabi kata summa, kemudian ikra, baca olehmu ma barang tayassara yang mudah, ma'aka serta kamu minal Quran, bacalah ayat apa. Sebab ada mazhab yang lain, Hanafi dan sebagainya, boleh baca apa-apa pun tak apa. Ya, dia angkat takbir Allahu akbar, dia baca wadduha, sah mayang tak ada apa. Fatihah tak baca, sah. Itu mazhab lain. Tapi mazhab Syafi'i kita pakai satu hadis lagi, kita ganding. Hadis tu Nabi kata apa? La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada semayang bagi orang yang tak baca Fatihah. Di hadis tu mana sebagai mubayyin, sebagai ini ada mujmal. Dia cari ijmal baca ayat mana. Jadi Nabi lain Nabi kata baca yang mudah. Kalau sini, kalau kita sini mudah, apa mudah kan? Fatihah lah kan. Pergi mana-mana pun Al-Fatihah. Orang boleh baca tak? Boleh kata Al-Baqarah, maut. 286 ayat sangkut kita. Ada baca An-Nisa ke? Pusing kepala kita. Ini Fatihah semua boleh baca. Baik. Itu maknanya baca Fatihah. Jadi semua rukun ni naklah dia apa? Diperbetulkan betul lah. Ini rukun qauli. Bila benda qauli dia kena musyafahah ni. Tuan-tuan, maknanya setiap yang semayang dia kena perkemaskan rukun qauli dia, rukun fi'li, rukun qalbi dia kena kemas. Ya, kalau rukun qauli bacaan, jadi kena bacaan ni kena cari guru yang mengajar tajwid yang betul bacaan dia. Sebut betul-betul. Ni banyak kadang-kadang kita pergi semayang tempat mengajar kan, duduk belakang ni imam baca kuat lah tu. Dia dengan imam ni lebih kurang baca kuat. Betul baca salah lah tu. Ya, baca tahiyat kan banyak kita dengar dia 3-4 tempat tadi. Dia baca tahiyat, dia macam nak tengokam orang tu.
Atahiyatul mubarakat. Dibaca terkejut. Atahiyatul. Kan at-tahiyya, kan ada mat tu. Kan? Banyak bunyi macam silap. Ya. Lepas tu bagi salam, sian kata tengok kan. Assalamu kan, bermasuk ain makhraj. Assalamu alaikum. Dia assalamu alaikum. Man hamzah ni ambil. Dia akan bantai. Kerana ada ujung silap dan menyebabkan sembahyang tu tak sah. Sebab dalam benda bacaan kena ambil guru suruh kita dengar. Kita baca suruh dia tasmi'. Betul tak makhraj saya? Betul tak saya tajwid? Kata kena kan nyanyi dan di sembahyang rupa kat sini dah sangkut. Bacaan tu penting. Itu. Kemudian baca Fatihah dengan betul. Kemudian rokok dengan bertumak ninah tu. Sumarka hatta tatma'inna raki'an. Apa makna tumak ninah? Sukunun baina harakatain. Itu makna tumak ninah. Berhenti antara dua gerak. Ya, sukun baina harakat. Harakat pertama mana bagi orang yang rokok? Harakat pertama ialah digerak tu pergi pada rokok tu. Tu harakat pertama. Ya, harakat gerak kedua apa? Sami Allah liman hamidah. Jadi antara dia turun dengan dia bangkit tu tengah tu. Tengah tu rokok tu. Maka dia kena diam sekadar tumak ninah paling lama paling kurang. Subhanallah ada kadar 4 second. Ya, tumak ninah tu tumak ninah zahir. Adapun tamak ninah batin tu dia masuk sembahyang dah kena hadis dan hudur qalbi tu senang tuan. Jangan ingat benda lain lah. Ya, tu tamak ninah yang zahir tu pun Nabi dah tegur dah. Seorang tu sembahyang, satu hadis yang lain. Dah habis sembahyang dia nak bersalam dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda kata qum fasalli fa innaka lam tusalli atau kama qala. Nabi kata bangun sembahyang balik, kamu tak sembahyang lagi. Padahal dia dah sembahyang. Dia bangun lagi sembahyang lagi. Nabi tengok macam tu juga, dia sujud apa semua tak ada tamak ninah. Ya, Nabi kata bangun balik sembahyanglah. Dia selender, ya Rasulullah sekadar nilai yang saya mampu. Rasulullah pun baca ke hadis. Hadis apa dia panggil? Hadis musi'us salah. Orang yang mencederakan makna ruku-ruku sembahyang tadi. Jadi Nabi kata rokok sehingga ada tumak ninah dalam rokok. Tidak sujud 4 tempat kan. Pasal ulama fiqh dia kira sampai 17 rukun. Dia kira 4 tempat tamak ninah dia asingkan. Sujud satu rukun, tamak ninah sujud rukun lain. Atau dia kira begitu. Walhasil sama je lah. Yang penting tamak ninah tu ada. Kemudian i'tidal. Ya, kemudian sujud atau bahasan panjang lah dalam kitab-kitab fiqh kan. Kemudian pergi sujud, kemudian duduk antara dua sujud, semua tu ada tamak ninah. Kemudian sujud yang kedua pula, ya, iaitulah diisyarat bertamak ninah pada rukun-rukun yang tersebut. Kemudian hendaklah kamu perbuat seperti yang demikian pada sembahyang kamu semua. Itu bagi satu rakaat, satu round. Ya, sampai sujud kedua habis je, habis rakaat tu. Bangunkan dan masuk rakaat lain. Benda itu diulang. Ada yang 3 kali ulang 3 rakaat, ada yang 4 rakaat, ada 2 rakaat. Atau maksudnya setengah daripada pengisian secara lahir dalam tumak ninah. Ya, dalam sembahyang. Ada pengisian yang batin dalam hadis lain Nabi sebut awal lagi dah. Iza kuntum ila salat fal yusalli salatal muwaddi. Salata man lam yazunna annahu yarji ilaiha abadan. Siapa nak semayang dia duduk aja ketika semayang tu usalli semayang tu membentuk hati Rasulullah kata rasakan itu semayang yang terakhir bagi kamu. Ya, mungkin kalau umur kita panjang 10 tahun lagi hidup itu soal lain, tapi nak melatih hati tadi kita bila semayang sama ada wajib atau sunat apa semayangnya kita rasa ni semayang last ni. Mana lepas salam ni kan kita kembali menghadap Tuhan mana. Kalau itu keadaan kita maka kita insya-Allah dia akan ada penumpuan. Dia akan tumpu betul-betul segala rukun dijaga zahir dan batin ni. Dan bila dia betul-betul jaga sampai daripada martabat ya as-salatu mi'raj, sembahyang tu mi'raj mukmin. Sembahyang tu tempat mi'raj orang mukmin. Apa mi'raj? Min urujul qalbi ila Allah. Ya, terangkat hati dia terus berlazat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kata di antara Allah maja'alna minhum. Mudah-mudahan Allah berikan kita kurniaan sembahyang yang terbaik zahir dan batin dan serta manfaat manfaat. Kemudian iza quriba ila ahadikum ta'amukum ilahi. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina Maulana Muhammad. Allahumma ighfir lana wa inna khaira kullahu bi yadi anta bil arham. Alhamdulillah. Subhanallah.